Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anak-anak. Hari ini, Cikgu Zuraini daripada SMK Aikro akan bersama dengan anak-anak untuk Sains Tingkatan 2. Sudahkah anak-anak bersedia untuk sesi pembelajaran kita hari ini? Anak-anak, cuba lihat ini. Pada hari ini, kita akan membincangkan tentang bab 8 iaitu daya dan gerakan. Anak-anak tahu tak apakah daya? Ya, daya ditakrifkan sebagai tolakan atau tarikan yang dikenakan ke atas objek. Terdapat 5 jenis daya. Yang pertama, daya graviti, seperti yang cikgu tunjukkan tadi. Yang kedua, daya normal. Yang ketiga, daya geseran. Yang keempat, daya apungan. Dan yang akhir sekali, daya elastik. Mari kita bincangkan jenis daya yang pertama, iaitu daya graviti. Daya graviti adalah daya yang mengarah ke pusat bumi. Tadi, anak-anak lihat kan, apabila cikgu melambung sebiji bola ke atas, bola itu tetap turun ke bawah. Mengapa ini berlaku? Ya, ini disebabkan adanya daya graviti yang menarik bola itu jatuh ke pusat bumi. Berat sesuatu objek ditakrifkan sebagai daya graviti yang berlaku ke atas objek tersebut. Yang kedua ialah daya geseran. Daya geseran adalah daya yang menentang gerakan dan ia bertindak di antara dua permukaan yang bersentuhan. Daya seterusnya adalah daya normal. Apa pula daya normal ya? Daya normal adalah daya yang dihasilkan apabila sesuatu objek bersentuhan dengan suatu permukaan. Contohnya, apabila kita meletakkan sebuah buku di atas meja. Seterusnya kita lihat pula daya apungan. Anak-anak pernah lihat tak itik yang berenang di dalam kolam? Pernah tak terfikir bagaimana itik itu boleh terapung di permukaan air? Ini kerana wujudnya daya apungan iaitu daya tujah yang bertindak pada sesuatu objek yang terapung di sesuatu bendalir. Jenis daya yang terakhir pula ialah daya elastik. Daya elastik wujud apabila bahan diregang ataupun dimampatkan. Anak-anak sekalian, sekarang mari pula kita lihat ciri-ciri daya. Yang pertama, daya adalah kuantiti vektor yang mempunyai magnitude dan arah. Magnitude pula merupakan kuantiti atau nilai sesuatu ukuran. Dan titik aplikasi adalah titik tindakan ke atas sesuatu objek. Contohnya, daya yang bertindak semasa menanggalkan paku daripada permukaan meja dengan menggunakan penukul. Daya yang bertindak mempunyai magnitude 15 Newton. Arah daya adalah seperti yang ditunjukkan oleh anak panah. Titik aplikasi daya adalah pada bahagian tukul, di mana bahagian daya yang dikenakan tertumpu di situ. Anak-anak, kalau anak-anak ingin mengukur buku tulis, anak-anak guna apa ya? Guna pembaris kan? Tetapi, adakah mengukur daya menggunakan pembaris juga? Sudah pasti jawapannya tidak kan? Kita mengukur daya dengan menggunakan neraca spring. Neraca spring beroperasi dengan prinsip pemanjangan spring. Kekuatan daya diukur daripada bacaan skala yang terdapat pada neraca. Unit SI bagi daya ialah Newton yang ditulis dengan huruf besar N, iaitu simbol N. Berat sesuatu objek ialah daya tarikan graviti terhadap objek tersebut. Di bumi, sesuatu objek yang mempunyai jisim 100 gram mempunyai berat 1 Newton. Oleh itu, objek yang mempunyai jisim 1 kilogram mempunyai berat 10 Newton. Anak-anak yang dikasihi, cuba anak-anak perhatikan buah apel dan juga buku ini. Mengapa apel dan buku ini berada dalam keadaan pegun? Adakah terdapat daya-daya yang bertindak terhadapnya? Di sini, cikgu nak kaitkan dengan hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga menyatakan bahawa bagi setiap daya tindakan, terdapat daya tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. Jasad seperti buku itu tadi kekal pegun di atas meja kerana mengalami daya tindakan graviti yang dikenali sebagai berat.
Pada masa yang sama, daya tindak balas yang disebut sebagai daya normal wujud pada arah yang bertentangan. Oleh itu, buku kekal pegun di atas meja kerana magnitud berat iaitu daya tindakan adalah sama dengan daya normal iaitu daya tindak balas. Cikgu nak bawa situasi yang kedua yang berlaku pada penyelam. Penyelam akan terapung di dalam air kerana dia mengalami tindakan iaitu daya graviti yang dikenali sebagai berat. Pada masa yang sama, daya tindak balas yang disebut sebagai daya apungan juga akan wujud dalam arah yang bertentangan. Oleh sebab itulah, penyelam akan terapung di atas air kerana magnitud berat iaitu daya tindakannya adalah sama dengan daya apungan iaitu daya tindak balas. Jom kita lihat pula situasi yang ketiga. Sebelum itu, cikgu nak ingatkan tentang hukum Newton ketiga tadi. Apa dia? Ya, setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah. Apabila dua troli yang didekatkan seperti dalam rajah A, troli pertama dengan spring ringan akan mengenakan daya elastik pada troli yang kedua, iaitu daya tindakan. Pada masa yang sama, troli kedua akan mengenakan daya elastik yang sama magnitud tetapi pada arah yang bertentangan, iaitu daya tindak balas. Selepas dua troli yang bersentuhan tadi dilepaskan, seperti dalam rajah B, kedua-dua troli itu akan bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. Anak-anak, pernahkah anak-anak melihat daya? Betul, daya tidak dapat dilihat, tetapi kesannya dapat diperhatikan. Apabila satu daya dikenakan pada satu jasad, daya itu boleh mengubah bentuk, saiz dan gerakan jasad tersebut. Mari kita lihat contoh-contoh kesan daya. Pertama, objek pegun akan bergerak. Contohnya apabila kita menendang sebiji bola, bola itu akan bergerak ke arah tendangan tersebut. Kedua, menghentikan objek yang sedang bergerak. Contohnya apabila kita menangkap bola yang sedang bergerak, daya akan dikenakan pada arah yang bertentangan dengan bola yang bergerak tersebut. Ketiga, dapat mengubah kelajuan objek yang bergerak. Contohnya apabila kita menahan bola yang sedang bergerak laju, daya daripada arah bertentangan akan memperlahankan gerakan bola tersebut. Keempat, mengubah arah gerakan objek. Dengan meletakkan daya di tepi, dapat mengubah arah gerakan objek ke arah yang bertentangan. Kelima, mengubah bentuk objek. Contohnya, apabila kita memicit sebiji limau, ia dapat mengubah bentuk buah limau tersebut menjadi kecil. Keenam, mengubah saiz objek. Contohnya, apabila kita meniup sebiji belon, daya yang diberikan kepada belon tersebut dapat mengubah saiz belon. Anak-anak, objek yang berada di dalam air akan mengalami dua daya. Yang pertama, berat objek yang bertindak ke bawah dan yang kedua, daya apungan yang bertindak ke atas. Sesuatu objek akan terapung jika daya apungan yang bertindak padanya cukup untuk menampung beratnya. Maksudnya, daya apungan sama dengan berat objek. Sebaliknya, sesuatu objek akan tenggelam jika dapat daya apungan tidak cukup menampung beratnya, iaitu daya apungan kurang daripada berat objek. Anak-anak, mari kita pergi lebih lanjut tentang ketumpatan dan kesan apungan. Bahan yang berbeza mempunyai ketumpatan yang berbeza. Kedudukan sesuatu objek di dalam bendalir bergantung pada ketumpatan objek itu sama ada kurang atau lebih tumpat daripada bendalir. Adakah objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam ke dalam air? Mari kita bincang lebih lanjut. Apabila objek yang kurang tumpat berbanding cecair cuba ditenggelamkan, daya apungan menjadi lebih besar lalu menolak objek naik ke atas cecair. Objek itu akan terapung. Sebaliknya, apabila suatu objek itu lebih tumpat berbanding cecair, daya apungan adalah kurang daripada objek tersebut, lalu menyebabkan objek itu tenggelam ke dasar cecair. Mari kita lihat aplikasi daya apungan dalam kehidupan.
Kapal kargo ditandakan dengan satu garisan yang dipanggil garisan plimsoll. Mengapa perlu garisan ini? Ketumpatan air laut bergantung kepada suhu dan kandungan garamnya. Keapungan sebuah kapal di dalam laut bergantung pada ketumpatan air laut tersebut. Kapal akan terapung lebih tinggi dalam perairan yang lebih tumpat, manakala kapal terapung lebih rendah dalam perairan yang kurang tumpat. Oleh kerana itu, garisan plimsoll akan membantu untuk menentukan aras yang selamat bagi sebuah kapal untuk terapung. Murid-murid, mari kita lihat aplikasi daya apungan dalam kehidupan. Anak-anak, setiap hari kita menggunakan pelbagai jenis alat yang dapat membantu kita melakukan kerja dengan mudah. Contohnya, anak-anak nak membuka tin biskut. Mudah tak nak buka tin biskut menggunakan jari? Susah kan? Biasanya buka tin biskut guna apa ya? Ya, kita lebih mudah membuka tin biskut dengan menggunakan sudu. Betul? Sebenarnya, menggunakan sudu ini memudahkan kita membuka tin kerana ia melakukan kerja berdasarkan prinsip tuas. Baiklah anak-anak, tadi kita lihat bagaimana kita membuka tin menggunakan sudu. Saya kata ia bekerja berdasarkan prinsip tuas. Apakah itu tuas? Tuas ialah sebuah palang yang berputar pada satu titik yang tetap. Tuas terdiri daripada 3 bahagian seperti yang ditunjukkan dalam rajah, iaitu fulcrum yang merupakan titik sokongan tetap, yang kedua beban iaitu objek yang hendak digerakkan, dan yang ketiga daya iaitu tolakan dan tarikan yang dikenakan pada palang tersebut. Tuas merupakan mesin ringkas. Apa kegunaan tuas? Yang pertama, tuas membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Contohnya, untuk membuka penutup botol dengan mudah, kita perlu menggunakan pembuka botol. Kegunaan tuas yang kedua, membolehkan kita menggunakan daya yang kecil untuk melakukan sesuatu kerja. Contohnya, untuk mencabut paku, kita perlu menggunakan penukul dengan hanya menggunakan daya yang kecil. Tuas dikelaskan kepada 3 jenis, iaitu tuas kelas pertama, tuas kelas kedua dan tuas kelas ketiga bergantung kepada kedudukan daya, fulcrum dan beban. Apabila fulcrum terletak di tengah-tengah di antara beban dengan daya, ia dinamakan tuas kelas pertama. Contoh tuas kelas pertama seperti plier, gunting, tukul besi dan jongkang-jongkit. Manakala, apabila beban terletak di antara fulcrum dengan daya, ia dinamakan tuas kelas kedua. Contoh tuas kelas kedua seperti kereta sorong, pembuka botol, pemotong kertas dan kacip kekeras. Dan yang terakhir adalah tuas kelas ketiga, iaitu apabila daya terletak di antara fulcrum dengan beban. Contoh tuas kelas ketiga seperti penyapu, penyepit ais, kail dan forsep. Anak-anak sekalian, tadi kita telah pun belajar bahawa daya adalah tarikan ataupun tolakan yang dikenakan pada sesuatu objek. Tetapi, kadang-kala satu kuantiti daya yang besar tidak dapat menolak atau menarik suatu objek yang kecil. Mengapa ini berlaku ya? Cuba kita buat aktiviti ini. Cuba anda ambil satu paku dan tekankan ke dalam pemadam pensel. Dapatkah anda menekan paku ke dalam pemadam tersebut? Kemudian, cuba ambil pula satu duit shilling dan tekan ke dalam pemadam pensel tersebut. Adakah anda mendapat keputusan yang sama? Ya, paku dapat ditekan ke dalam pemadam, manakala duit shilling tidak dapat ditekan ke dalam pemadam. Tindakan ini menunjukkan bahawa kesan satu daya yang bertindak ke atas satu permukaan bergantung kepada keluasan daya itu dikenakan. Daya yang bertindak ke atas satu permukaan yang kecil akan menghasilkan satu tekanan yang lebih besar. Sebaliknya, daya yang sama bertindak ke atas satu permukaan yang lebih besar akan menghasilkan satu tekanan yang lebih kecil.
Tekanan ditakrifkan sebagai daya yang bertindak ke atas satu unit luas permukaan. Unit SI bagi tekanan ialah Pascal, ditulis sebagai PA. 1 Pascal bersamaan dengan 1 Newton per meter persegi. Jom kita lihat aplikasi tekanan dalam kehidupan harian. Pernahkah kamu melihat tapak kasut bola sepak? Adakah ia sama dengan tapak kasut sekolah kamu? Lain kan? Tapak kasut bola sepak berpaku. Kerana luas permukaan yang kecil pada paku akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Ini akan membolehkan kasut tersebut mencengkam permukaan padang supaya permain bola sepak tidak mudah tergelincir. Pernahkah anda memotong buah menggunakan pisau? Cuba lihat mata pisau. Tebal atau nipis? Betul, pisau mempunyai mata yang nipis. Luas permukaan yang kecil pada mata pisau akan menghasilkan tekanan yang besar. Ini membolehkan bahan ataupun buah dapat dipotong dengan mudah. Pernahkah anak-anak bermain belon? Tahukah mengapa belon mengembang apabila ditiup? Mengapa belon itu menjadi kempis pula apabila udara dilepaskan daripada belon itu? Ini adalah kerana tekanan udara menyebabkan belon mengembang dan juga mengempis. Anak-anak, mari kita bincang tentang teori kinetik gas. Teori kinetik gas menyatakan bahawa molekul-molekul udara sentiasa bergerak bebas dan berlanggar pada dinding bekasnya. Kekerapan pelanggaran antara molekul-molekul udara pada dinding bekasnya akan menghasilkan daya yang menolak pada dinding bekas tersebut. Daya ini dikenali sebagai tekanan udara. Anda tentu biasa minum air kotak, betul kan? Apabila air dari dalam sebuah kotak minuman disedut keluar, kotak itu menjadi kemik. Apakah yang menyebabkan kotak itu menjadi kemik? Apabila air di dalam kotak minuman disedut keluar, ruang di dalam kotak itu menjadi separa vacuum dan tekanan udara di dalamnya berkurang. Maka, tekanan udara yang lebih tinggi dari luar akan menekan permukaan kotak dan menyebabkan kotak itu kemik. Tekanan udara di luar kotak ini disebut sebagai tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera ialah tekanan yang dikenakan oleh atmosfera ke atas permukaan bumi dan semua jasad-jasad di bumi. Mari kita lihat pula aplikasi konsep tekanan dalam kehidupan harian. Yang pertama, kita lihat pada penyedut minuman. Apabila udara di dalam penyedut minuman disedut, ruang udara di dalam penyedut akan menghasilkan tekanan yang rendah. Tekanan udara yang tinggi di luar, iaitu tekanan atmosfera, akan menolak air masuk ke dalam penyedut minuman dan akhirnya air itu masuk ke mulut. Aplikasi seterusnya adalah pada picagari. Di manakah anda melihat picagari? Ya, doktor selalu gunakan picagari semasa memberi suntikan. Apabila omboh ditarik ke atas, isi padu udara di dalam silinder akan bertambah. Hal ini akan menyebabkan tekanan udara yang rendah terbentuk di dalam silinder. Tekanan udara yang lebih tinggi di luar, iaitu tekanan atmosfera, akan menolak cecair masuk ke dalam picagari. Pernahkah anda menuang susu pekat daripada tin dengan menebuk satu lubang sahaja? Bolehkah susu tersebut keluar? Tak boleh, bukan? Tahukah anda kenapa? Ini adalah kerana tekanan udara di luar tin, iaitu tekanan atmosfera, adalah tinggi. Jadi, susu tidak mudah mengalir keluar. Apakah cara yang mudah untuk menyebabkan susu mudah mengalir? Ya, caranya ialah dengan menebuk satu lagi lubang di bahagian atas tin susu pekat tersebut. Supaya udara boleh melalui lubang yang kedua tadi, supaya ia dapat menyeimbangkan tekanan udara di dalam dengan di luar. Jadi, susu akan mengalir keluar di lubang yang bawah akibat daripada tarikan graviti. Pernahkah anda menggunakan pembersih vacuum? Jom kita lihat bagaimana ia berfungsi. Apabila suis dihidupkan, kipas dalam pembersih vacuum akan menyedot udara keluar daripada pembersih vacuum.
Ini akan menyebabkan tekanan udara di dalam pembersih vacuum menjadi rendah. Tekanan atmosfera yang lebih tinggi akan menolak udara dan habuk ke dalam pembersih vacuum. Baiklah anak-anak, di dalam tajuk ini, anak-anak telah pun mengetahui yang pertama daya, kedua kesan daya dan ketiga aplikasi daya dalam kehidupan seharian. Dengan itu, Cikgu Zuraini berharap agar anak-anak dapat memahami topik ini dengan baik. Sekian sahaja, sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Wassalamualaikum.